Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan perlunya projek rancangan kemajuan negara akan datang menjurus kepada projek-projek yang boleh menyumbang kepada efisiensi dan produktiviti. Sementara pelaksanaan perancangan pula, tegas Baginda, perlu mengambil kira kedayatahanan projek, sumbangannya kepada perkembangan industri dan ekonomi, kemampuannya merangsang kedayatahan fiskal negara serta memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah di mesyuarat jawatan kuasa tertinggi rancangan kemajuan negara yang berlangsung di Istana Nurul Iman pagi tadi. Baginda juga bertitah telah tiba masanya untuk melangkah lebih ke hadapan bagi melakukan pembaharuan-pembaharuan sebagai kesinambungan di antara proses perancangan dan pemilihan projek. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga berharap para ahli baharu akan terus memikul tanggungjawab untuk mencetuskan pemikiran-pemikiran atau idea-idea besar bagi faedah kemajuan negara. Perubahan jawatan pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi. Rancangan kemajuan negara ini adalah merupakan wadah strategik. Satu perubahan biasa. Ia diharapkan akan terus memikul tanggungjawab untuk mencetuskan pemikiran-pemikiran atau idea-idea besar bagi faedah kemajuan negara. Semua mesyuarat hendaknya berasaskan kepada penelitian yang rapi yang didukung oleh fakta-fakta yang betul dengan perbincangan pula lebih terbuka, memfokus isu-isu yang relevan untuk pertumbuhan sosioekonomi, terutama selain sektor minyak dan gas. Sehubungan itu, beta melihat apa jua perancangan di bawah projek rancangan kemajuan negara yang akan datang, khasnya rancangan kemajuan negara ke-12, tidak hanya akan memberikan tumpuan kepada penyediaan atau pembinaan infrastruktur sahaja. Bahkan turut lebih perlu ialah menjurus kepada projek-projek yang boleh menyumbang kepada efisiensi dan produktiviti. Dalam melaksanakan satu-satu rancangan, beberapa faktor perlu diambil kira, seperti kedayatahanan projek, sumbangannya kepada perkembangan industri dan ekonomi, serta kemampuannya merangsang kedayatahanan fiskal negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengingatkan agar perancangan yang dilaksanakan hendaklah untuk jangka panjang bagi mengelakkan pembaziran dan duplikasi dalam penggunaan sumber-sumber kerajaan. Baginda juga menegaskan sebagai bangsa yang merdeka dan progresif, negara tidak perlu terlalu banyak bergantung kepada tenaga asing. Justru Baginda menggesa agar memberikan peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan dengan menekankan in-country value serta peningkatan kemahiran. Di samping itu juga, termasuk dalam perancangan ialah memberikan peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan dengan menekankan in-country value serta peningkatan kemahiran. Sebagai bangsa merdeka dan progresif, kita tidaklah boleh terlalu banyak bergantung kepada tenaga kerja asing. Cara ini bukan suatu solusi
dalam mencapai Sustainable Development Goal. Malah anak-anak tempatan perlu untuk diberikan pendedahan kepada semua environment, termasuk pembinaan dan sebagainya. Kaedah guna sama, share facilities juga jangan diabaikan. Setiap kementerian perlu memastikan bahawa mana-mana fasiliti yang ada eloklah diguna sama. Sangat mustahak diingat bahawa pembangunan bukanlah bererti banyaknya bangunan yang dimiliki oleh setiap kementerian, tetapi lebih penting ialah kesepaduan untuk mencapai objektif. Pendekatan whole of government approach. Perancangan juga biarlah untuk jangka panjang bagi mengelakkan pembaziran dan duplikasi dalam penggunaan sumber-sumber kerajaan. Dalam pada itu, turut juga diingatkan bahawa reka bentuk dan tawaran bagi projek-projek rancangan kemajuan negara ke-11 yang masih lagi dalam proses perancangan hendaklah diteliti semula bagi memastikan projek berkenaan itu masih relevan untuk dilaksanakan. Dalam titah ke bawah duli Yang Maha Mulia menyarankan agensi-agensi kerajaan perlu memantapkan potensi ekonomi digital melalui penerapan Fourth Industrial Revolution dan Whole of Nation Approach dengan pembangunan beberapa aplikasi bagi menangani cabaran-cabaran mendatang. Seterusnya, seiring dengan peredaran zaman, beta juga melihat agensi-agensi kerajaan adalah perlu memantapkan potensi ekonomi digital melalui penerapan Fourth Industrial Revolution dan pendekatan Whole of Nation Approach yang telah pun mula diaplikasi di negara ini. Dengan pembangunan beberapa aplikasi seperti Brew Health, MOH Cares, Pengguna Bijak, Transport BN dan sebagainya. Ini adalah penting untuk kita dapat menangani cabaran-cabaran mendatang, termasuk sebagai usaha mengekalkan keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran. Tidak diragukan lagi, melalui rancangan kemajuan negara, beberapa pencapaian telah pun dinikmati. Namun beta melihat telah tiba masanya untuk kita melangkah lebih ke hadapan bagi melakukan pembaharuan sebagai kesinambungan di antara proses perancangan dan pemilihan projek. Ini juga kita anggap sebagai perancangan strategik yang disejajarkan sebagai guiding principle bagi memudahkan setiap agensi merancang dan menyediakan projek dengan lebih teratur. Dengan cara ini akan mengukuhkan lagi kerjasama di antara setiap agensi yang berkepentingan, sama ada di kalangan sektor kerajaan maupun sektor swasta,
termasuk Government Link Company, GLCs, Public-Private Partnership, PPP, dan juga pelabur langsung asing. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah mengambil maklum bahawa Economic Blueprint bagi matlamat ketiga dalam wawasan Brunei 2035 telah disediakan. Justru baginda melahirkan harapan untuk melihat wujudnya Manpower Blueprint bagi matlamat pertama dalam wawasan yang akan diterajui oleh Kementerian Pendidikan dan Manpower Planning and Employment Council, dan Social Blueprint bagi matlamat kedua pula akan diterajui oleh Jabatan Perdana Menteri dan Majlis Kebangsaan Isu Sosial MKIS. Baginda juga berharap agar mesyuarat jawatan kuasa tertinggi Rancangan Kemajuan Negara akan memberikan tumpuan kepada perkara-perkara strategik untuk pembangunan. Beta juga turut mengambil maklum bahawa Economic Blueprint bagi matlamat ketiga dalam wawasan Brunei 2035 telah pun disediakan. Sehubungan itu, beta berharap akan dapat melihat wujudnya Manpower Blueprint bagi matlamat pertama dalam wawasan yang akan diterajui oleh Kementerian Pendidikan dan Manpower Planning and Employment Council dan Social Blueprint. Bagi matlamat kedua pula akan diterajui oleh Jabatan Perdana Menteri dan Majlis Kebangsaan Isu Sosial MKIS. Setakat ini saja, beta berharap mesyuarat jawatan kuasa tertinggi Rancangan Kemajuan Negara akan dapat memberikan lebih tumpuan kepada perkara-perkara strategik untuk pembangunan. Ahli-ahli yang dilantik diharapkan akan lebih terbuka memberikan pandangan-pandangan mereka tanpa ragu-ragu. Inilah peranan utama masing-masing bagi memastikan kejayaan Rancangan Kemajuan Negara menjadi kenyataan, insya-Allah. Mesyuarat jawatan kuasa tertinggi Rancangan Kemajuan Negara RKN antara lain membincangkan mengenai projek-projek dan perancangan-perancangan kemajuan negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat mempengerusikan mesyuarat tersebut. Mesyuarat berlangsung di Istana Nurul Iman pagi tadi. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua dan ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi RKN. Juga berangkat ke mesyuarat ini Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan, menjunjung kasih atas keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang amat tinggi nilainya terhadap usaha-usaha yang dilaksanakan dalam projek-projek di bawah RKN. Usaha-usaha yang dilaksanakan dalam menjayakan rancangan kemajuan negara, dalam menyumbang kepada meningkatkan pertumbuhan sosio-ekonomi negara dan menjadi salah satu platform untuk mencapai sasaran wawasan Brunei 2035 dan mencerminkan keprihatinan dan pemedulian Kebawah Duli Tuan Patik ke arah pelaksanaan projek-projek di bawah rancangan kemajuan negara yang berkesan dan memberikan manfaat kepada negara.
Bacaan surah Al-Fatihah dan doa diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mesyuarat Jawatan Kuasa Tertinggi RKN ini adalah yang pertama bagi tahun 2020. Risiko penyakit demensia boleh dikurangkan melalui amalan pemakanan sihat, melakukan kegiatan fizikal secara tetap sekurang-kurangnya 30 minit, 5 kali seminggu dan berhenti merokok. Perkara tersebut antara yang digariskan oleh Menteri Kesihatan dalam perutusan sempena sambutan Bulan Alzheimer Sedunia yang butirannya menyusul seketika nanti. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 455 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatori pada ketika ini dengan tidak ada kes jangkitan baharu dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 turut memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 145 kes dengan kes yang sembuh seramai 142 kes orang. Sementara sejak bulan Mac tahun ini, seramai 5,858 individu telah menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 66 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan dan dalam tempoh 24 jam lalu menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 56,338 ujian. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Kira-kira 1,200 orang dianggarkan menghidap penyakit Alzheimer di negara Brunei Darussalam dan seramai 2,000 orang menghidap demensia yang mana kebanyakannya belum dikenal pasti. Perkara itu antara yang dikongsikan Menteri Kesihatan dalam perutusan sempena sambutan Bulan Alzheimer Sedunia. Demensia merupakan kumpulan penyakit berkaitan otak yang boleh menjejaskan ingatan, pemikiran, tingkah laku dan perasaan. Tanda-tanda dan simptom demensia termasuk hilang ingatan, kesukaran untuk bertutur dengan betul atau memahami pertuturan orang lain, kesukaran untuk melakukan kerja harian dan perubahan terhadap kepribadian dan perasaan. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, dalam kajian yang dijalankan oleh Unit Geriatrik dan Paliatif, Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha pada tahun 2015 mendapati 36.8% pesakit geriatrik mengalami demensia dan tambahan sebanyak 20% pesakit geriatrik mengalami gangguan kognitif yang memerlukan penilaian lebih lanjut sebelum diberikan diagnosis. Peningkatan kadar penyakit-penyakit tidak berjangkit di negara ini juga menyebabkan peningkatan kadar pesakit vascular dementia. Menteri Kesihatan juga mengongsikan risiko menghidap penyakit demensia meningkat jika seseorang itu tidak mengamalkan cara hidup sihat sejak di awal usia. Akan tetapi, risiko demensia boleh dikurangkan melalui amalan pemakanan sihat, melakukan kegiatan fizikal secara tetap sekurang-kurangnya 30 minit, 5 kali seminggu dan berhenti merokok. Bagi warga emas, rangsangan mental dan interaksi sosial juga perlu dikekalkan. Kesan penyakit demensia bukan hanya kepada pesakit, malah kepada keluarga atau penjaga serta masyarakat secara keseluruhan. Keluarga dan masyarakat memainkan peranan yang penting kerana pesakit demensia akan sentiasa memerlukan bantuan dalam melakukan aktiviti harian mereka dan ianya merupakan cabaran yang amat besar kepada kesemua pihak. Tambahan lagi, tahun ini merupakan tahun yang amat mencabar bagi semua, khususnya pesakit demensia dengan berlakunya penularan wabak COVID-19.
Penjarakan sosial yang disarankan adalah perlu untuk mencegah penularan virus SARS-CoV-2. Akan tetapi, ianya menambah kesulitan bagi yang mengalami kesunyian, kemurungan serta pengasingan sosial dan memburukkan lagi simptom demensia. Oleh itu, keluarga dan masyarakat perlu bersabar dan lebih prihatin semasa tempoh norma baru ini. Selaras dengan tema sambutan Bulan Alzheimer Sedunia 2020 tahun ini, Lakastah bercakap pasal demensia. Menteri Kesihatan menyeru semua termasuk ahli keluarga, komuniti dan masyarakat untuk antaranya sentiasa berbual mengenai demensia, berbual mengenai simptom demensia, atasi stigma berkenaan demensia dan kesediaan semasa pandemik. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan akan memastikan program kesedaran dan intervensi berkaitan demensia akan terus dilaksanakan di pelbagai tempat seperti di Pusat Kegiatan Warga Emas PKWE dengan kerjasama Demensia Brunei, sebuah badan bukan kerajaan NGO yang dedikasi terhadap demensia. Bengkel Go Digital ASEAN adalah sebahagian daripada inisiatif Go ASEAN Digital Brunei Darussalam untuk meningkatkan literasi digital dalam kalangan belia yang menganggur, orang kurang berkemampuan dan orang kelainan upaya. Pagi tadi, bengkel tersebut berakhir dengan majlis penyampaian sijil kepada 12 pesertanya. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Dato' Profesor Sri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulk Dato' Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis berlangsung di Dewan Imtiaz, Pusat Bahagia Brunei dan Muara, Kampung Pulai. Bengkel merupakan anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM dengan kerjasama Big BWN Project. Selain Pusat Bahagia Brunei dan Muara, bengkel turut dilaratkan ke Pusat Bahagia Tutong, Temborong dan Blain. Negara Brunei Darussalam terdedah kepada 4 risiko utama bencana alam termasuk banjir, kebakaran hutan, angin kencang dan tanah susur. Oleh yang demikian, negara perlu bersedia dan mengambil inisiatif tambahan pengurangan risiko tersebut dalam memastikan keselamatan rakyat dan penduduk. Perkara itu dijelaskan oleh Awang Syahrin bin Haji Muhammad Jawi, Pemangku Pengarah Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMC, semasa bengkel dokumen operasi kumpulan kerja yang menumpukan kepada strategi 8 iaitu daya tahan perubahan iklim dan adaptasi. Menurutnya, strategi 8 mempunyai 5 objektif bagi membantu mencapai dan mengukuhkan ketahanan negara serta menyesuaikan keadaan kepada impak perubahan iklim. Bengkel yang dirakan di Pusat Latihan CAE Brunei Rimba itu dihadiri oleh kira-kira 70 orang peserta dari pihak berkepentingan. Bengkel tersebut dikendalikan bersama oleh NDMC dan Sekretariat Perubahan Iklim Brunei beserta pemudahacara dari Kementerian Pembangunan, Pertubuhan Ukur, Jurutera dan Arkitek Puja dan Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan. Sebagai persediaan para pelajar untuk menjalani pengajian di luar negara selain memberikan maklumat-maklumat terkini bagi mereka yang akan menjalani pelajaran di luar negara, bahagian biasiswa Kementerian Pendidikan pagi tadi mengadakan perasmian program Jati Diri Berkat. Program tersebut adalah bagi pelajar-pelajar yang dianugerahkan biasiswa kerajaan ke luar negeri dan skim bantuan pinjaman pendidikan SBPP sesi pengajian 2020-2021. Majlis diadakan di Kementerian Pendidikan. 89 orang pelajar menyertai program berkenaan yang terdiri daripada 39 pelajar penerima biasiswa kerajaan ke luar negeri, 47 pelajar di bawah SBPP di bawah Kementerian Pendidikan dan 3 pelajar penerima biasiswa kerajaan ke luar negeri di bawah Kementerian Hal Ehwal Agama. Program selama 4 hari itu mengongsikan mengenai tugas dan tanggungjawab sebagai seorang penerima biasiswa kerajaan,
aturan serta peraturan beasiswa kerajaan keluar negeri, allowance dan kemudahan-kemudahan beasiswa di luar negeri. Dua hari lagi negara Brunei Darussalam akan memperingati Hari Guru. Pelbagai cara dilakukan bagi memeriahkan Hari Guru agar guru-guru mereka sangat disayangi dan dihargai oleh murid-murid. Salah satu inisiatif yang dibuat dengan memberikan kad Selamat Hari Guru yang mengandungi ucapan terima kasih guru. Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Tutong semasa cuti persekolahan penggal kedua baru-baru ini mengadakan aktiviti membuat kad Hari Guru bagi kanak-kanak yang berumur di bawah 12 tahun. Mereka menghasilkan kad-kad ucapan Hari Guru yang paling kreatif untuk diberikan kepada guru mereka sebagai tanda penghargaan sempena Hari Guru. Saya membuatkan meja whiteboard untuk cikgu dayangku supaya cikgu semangat, gembira mengajar kami. Thank you teacher because you teaching me mathematics subject. Happy Teachers Day teacher dayangku. Saya membuat ini untuk Cikgu Masnah. Dia mengajar bahasa Melayu. Sekolah Bukit Udal. Terima kasih Cikgu sebab mengajar saya sampai pandai dan saya dan keluarga saya akan mendoakan Cikgu panjang umur, sentiasa sehat dan mudah rezeki. Amin. Sebagai tanda berterima kasih arah guru-guru sekolah rendah Bukit Panggal kerana mengajar Syifa sehingga menjadi anak yang pintar. Tiada hadiah yang Syifa dapat bagi selain kad Hari Guru ini. Jabatan Daerah Tutong, Jabatan Bandaran Tutong dengan kerjasama Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong akan mengadakan tamu mingguan Satu Kampung Satu Produng diadakan di Kompleks Pasar Neka dan Tamu Tutong Khamis ini. Tamu mingguan 1K1P merupakan satu usaha perubahan ke arah memperluaskan pemasaran produk berkenaan terutama sekali dalam pasaran domestik. Ia bertujuan bagi membuka peluang-peluang baru dalam mewujudkan hub rangkaian perniagaan kepada para pengusaha 1K1P agar terus konsisten dan berdaya tahan. Penganjuran Bengkel Pembuatan Kuih Muih Tradisional Melayu Brunei 2020 merupakan salah satu usaha bagi mempertahankan dan mengembangkan makanan tradisional dalam era globalisasi. Di samping itu, bengkel seumpamanya juga mampu menjadi pendorong kepada para belia untuk bergiat aktif dalam bidang keusahawanan. Bengkel antara lain diisikan dengan tunjuk cara pembuatan kuih muih tradisional serta mendedahkan para belia dalam penjenamaan produk tempatan agar lebih menarik. Bengkel diselajurkan dengan penyampaian sijil yang disempurnakan oleh Muhammad Shah Johan bin Haji Syari, Ketua Cawangan Daerah Blaid, Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan
negara Brunei Darussalam. Bengkel dianjurkan oleh bahagian pusat belia Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Belain dengan kerjasama Persatuan Pertiwi Daerah Belain. Dua warga negara asing dikenakan kompaun setelah didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30, membuang pontong rokok dan bekas makanan di tempat awam di kawasan Gadong dan sekitar pusat Bandar Seri Begawan. Muhammad Zahirul Islam Mazumder dan Basir masing-masing dikenakan denda sebanyak RM100. Kedua-duanya dikehendaki membayar kompaun dalam masa 7 hari. Jika gagal membayar denda tersebut, boleh menyebabkan kes berkenaan dihadapkan ke mahkamah. Satu produk makanan didapati mengandungi bahan racun berjadual terkawal. Menurut Kementerian Kesihatan, produk berkenaan sibutramine yang boleh membahayakan kesihatan. Dapatan tersebut adalah hasil dari ujian makmal yang telah dijalankan oleh Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan ke atas beberapa contoh produk makanan yang terdapat di pasaran tempatan. Produk tersebut ialah Coco Curve Belgian Chocolate, produk keluaran Malaysia. Sehubungan dengan ini, Kementerian Kesihatan meminta para pengguna yang memiliki produk berkenaan untuk menghentikan pengambilannya serta-merta, termasuk para pengimport dan peniaga, untuk menarik balik produk terbabit dari pasaran dan hendaklah menyerahkannya ke bahagian kawalan kualiti dan keselamatan makanan Jabatan Perkhidmatan Kesihatan Alam Sekitar atau pejabat-pejabat kesihatan di daerah-daerah untuk dimusnahkan. Penggunaan bahan-bahan berkenaan di dalam makanan adalah ditegah di bawah Peraturan Kesihatan Awam Makanan P1/182 bahawa sesiapa yang menyediakan, menjual atau mengimport makanan yang boleh memudaratkan kesihatan boleh dipenjara selama 5 tahun atau suatu denda atau kedua-duanya sekali.